بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العنشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam program Hubbul Quran pada tahun 2022 ini kita akan membicarakan tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah salah satu ilmu yang amat asing bagi masyarakat sekarang ini, khususnya di Nusantara. Tetapi sebenarnya ilmu ini amat masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tiada hadis yang menceritakan para sahabat bertanya tentang ilmu ini. Walau bagaimanapun, tanpa kita sedari sebenarnya kita sudah pun melalui ataupun membaca dengan qiraat. Yang mana bacaan kita yang kita belajar daripada kecil sampai sekarang ini adalah daripada riwayat Hafs an Asim, riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Yang kita baca sampai hari ini, tetapi sebenarnya kita tidak menyedari tentang hakikat tersebut. Jadi ilmu qiraat ini secara ringkasnya bermaksud ilmu yang membincangkan perihal sesuatu lafaz bagi kalimah-kalimah Al-Quran yang menjadi khilaf di antara para imam dan disandarkan kepada imam-imam yang mutawatirah. Itu maksud secara ringkas ilmu qiraat, yang membincangkan tentang khilaf yang ada pada kalimah-kalimah Al-Quran, dan kesemua khilaf itu disandarkan pada imam-imam yang mutawatirah. Dan kebanyakan ulama mengatakan maksud qiraat dan Al-Quran ini sama sahaja. Berlainan daripada Imam Al-Zarkashi radhiyallahu anhu. Yang mana Imam Al-Zarkashi ini mengatakan Al-Quran dan Al-Qiraat itu ada perbezaannya. Beliau mengatakan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan keterangan dan mukjizat. Manakala Al-Qiraat
adalah kekhilafan ataupun khilaf-khilaf pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran. Dan ianya membincangkan bagaimana sebutannya dari lafaz-lafaz yang ringan dan yang berat dan sebagainya. Maka Al-Quran dan Al-Qiraat itu dua hakikat yang berlainan. Itu antara pengertian Al-Qiraat dan dibandingkan dengan Al-Quran. Dan hukum mempelajari ilmu qiraat ini ialah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah sahaja. Tapi yang wajib bagi Al-Quran adalah kita membaca dengan bertajwid. Tak kiralah qiraat mana, riwayat mana yang kita baca, yang wajibnya adalah membaca dengan bertajwid. Seperti mana kata Al-Imam Ibnul Jazari, wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Dan berpegang kepada tajwid itu labutta, wajib bagi semua pembaca Al-Quran, dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa bertajwid akan membaca dalam keadaan yang berdosa. Nah, itu yang wajibnya membaca dengan bertajwid. Tak kira riwayat mana pun yang kita baca. Adapun untuk mempelajari ilmu qiraat ini fardu kifayah sahaja. Dan yang paling utama kita kena belajar imam kita dahulu, hafal nasib. Lepas tu barulah kita boleh belajar imam-imam yang lain. Jadi faedahnya berbilangnya ilmu qiraat. Faedah berbilangnya ilmu qiraat. Apakah faedah mempelajari ilmu qiraat? Yang pertama, memelihara daripada kita terpesong ataupun terseleweng dalam ilmu menyebut huruf-huruf Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi hujah bagi fuqaha dalam mencari hukum-hukum syarak sebagai panduan kepada ummah. Itu yang kedua. Yang mana qiraat ini bukan sekat qiraat yang mutawatirah. Qiraat yang syazah pun menjadi hujah bagi para fuqaha untuk menyandarkan hukum dan menjadi panduan kepada ummah. Antaranya kita tengok dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, yang mana bagi qiraat yang mutawatirah, dia akan membaca a'udzubillah, bacaannya akan berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walahu akhun aw ukht walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ini dalam isu harta pusaka. Dalam Al-Quran tidak menerangkan tentang saudara lelaki dan perempuan dari pihak bapa atau ibu. Tak terangkan. Qiraat mutawatirah dia tak terangkan. Dia hanya mengatakan walahu akhun au ukhtun. Tapi daripada belah bapa ke ataupun belah mak. Maka datanglah qiraat yang syazah. Daripada qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang membaca walahu akhun au ukhtun min ummihi. Daripada belah mak dia. Di situlah para fuqaha mengambil sumber dalil tentang perkara-perkara yang melibatkan hukum syarak. Begitu juga dengan hukum memotong tangan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Qiraat mutawatirah hanya menyebut potong tangan. Potong tangan sahaja. Tapi potong hak mana? Kanan ke kiri. Di situ ada qiraat syazah yang mengatakan, yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanahuma. Itu antara contoh faedah berbilang qiraat. Dan pada awal qiraat ilmu qiraat ini ataupun bacaan qiraat ini diturunkan ketika mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama khilaf di Mekah ke ataupun di Madinah, khilaf, dan ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan di Mekah pun dah turun dah dengan dalil-dalil dan hujah yang boleh kita dapati dalam buku-buku qiraat, kitab-kitab qiraat. Dan pada awalnya
dikatakan adakah wajah-wajah yang pelbagai, yang ada 2 wajah, 3 wajah, adakah ia diturunkan sekaligus? Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Quran berserta semua qiraatnya, tak kira wajah kedua ke, wajah ketiga ke, turun sekaligus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, pendapat yang kedua mengatakan Al-Quran turun dengan satu qiraat sahaja dan kemudian diizinkan untuk membaca dengan wajah-wajah qiraat yang lain. Satu dulu turun, lepas tu diizinkan dibaca dengan wajah-wajah qiraat yang lain. So, 2 pendapat. So, pendapat pertama itu ulama mendetailkan lagi jikalau kalimah itu mempunyai 2 makna. Contoh pada surah Al-Baqarah yang melibatkan isu haid, disebut hatta yattahharna dan hatta yathurna. Di situ mempunyai 2 makna yang berbeza, maka ianya turun sekaligus. Adapun yang mempunyai makna yang sama tetapi hanya berbeza dialek saja, seperti al-buyuti dan al-biyuti dengan kasrah, maka di situ ulama mengatakan ianya turun dengan satu wajah dahulu dan wajah lain diizinkan baca berdasarkan dialek bangsa Arab ketika itu. Dan persoalannya wajah yang mana hak turun dulu, maka ulama mengatakan wajah dialek Quraisy, wajah dialek Quraisy. Itu pada awal permulaan turunnya bacaan-bacaan dan wajah-wajah qiraat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung kembali pada episod yang selepas ini, pada episod yang kedua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur, doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.